اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. احييكم بتحية الاسلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana izin dan berkatnya. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama menyambung kembali perbincangan kita di dalam buku Halal dan Haram dalam Islam karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan yang keduanya, pada bulan lepas kita tak dapat hadir, saya minta maaf kerana Ma'al Hijrah ke sebab apa? Tak ingat lagi. Ma'al Hijrah ada program untuk tak dapat elak. Tak apalah, kira cuti malam. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan mengenai prinsip-prinsip dalam penentuan sesuatu hukum, yang mana kita dalam nak tentukan hukum ni memang agak sukar. Bukan senang tuan-tuan. Nak tentukan hukum haram, Imam Syafi'i cukup tak? Imam Syafi'i kalau dalam bab nak mengharamkan suatu perkara itu, kalau tidak ada dalil daripada Al-Quran, tak ada dalil daripada sunnah Nabi, Imam Syafi'i dia akan cuba elak daripada kata haram, sehinggalah terdapat bukti-bukti asas-asas yang membawa kepada haram. Jadi begitu juga dalam kita nak bincangkan buku ni, memang banyak isu-isu baru dan isu-isu moden. Jadi mungkin tuan-tuan akan terkejut, banyak benda yang kita letak dalam rumah tak boleh pakai rupanya. Banyak benda yang kita pakai hari ini pun tak boleh pakai rupanya. Jadi sebenarnya itu sebab dia mulakan, Dr. Yusuf Qaradawi ni, dia mulakan perbincangan dengan penentuan hukum. Bukan senang nak tentukan hukum. Jadi itu sebabnya pada awal mula-mula lagi saya dah kata kita kena berlapang dada. Itu yang paling penting. Prinsip yang pertama kita dah bincang pada 2 bulan yang lepas, berhubung tentang al-aslu fil asya' ibahah. Asal pada setiap perkara itu adalah harus, harus. Jadi kaedah ataupun prinsip yang kedua ini penting ya kita ambil perhatian. Prinsip yang kedua yang semua ulama akan pegang, at-tahlil wa at-tahrim haqqullah wahdahu. Menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Maknanya kalau Allah kata halal, halal lah, jangan cakap banyak. Ada orang kata, "Ustaz, boleh ke kita pakai orang lelaki pakai baju jenama beribu?" Contoh. Kalau pergi jumpa ada orang kata baju baru ni saya jumpa ada seorang tailor ni dia banyak dapat kontrak dengan kerajaan. Tapi rezeki dia murah, dia ni orang masjid juga. Dia kata ada baju linen yang orang pakai, harga dia sampai 5,000 selai. Jadi mungkin orang country hard pakai waktu tu. Sebab dia kata ramai orang country hard beli ni. Jadi kata memang harga sampai mahal macam tu, 5,000 selai. Saya kata, "Ji, ada orang pakai ji." "Allahu Akbar ji, Ustaz, ini antara yang laku." Lalu saya cerita ke Ustaz ni. Saya kata, "Masya Allah, rezeki suruh orang Melayu kita dapat pakai baju ni." Boleh tak pakai? Boleh, kalau dia mampu. Dia datang pun pakai kereta Porsche. Kita tengok kereta, boleh tahan lah. Maknanya kalau datang pakai kereta kancing, dan itu kereta peribadi dia, gaji pun 1,200, 1,500, nak pakai baju 5,000, itu haram lah. Maknanya kita buat suatu benda yang luar daripada kemampuan. Wala tubazir tabzira, jangan kamu membazir. Itu sangat jelas. Jadi sekarang ni orang tu berlebihan, duit tak tahu nak buat apa. Dia kata, "Allahu Akbar Ustaz, zakat dah bagi, apa lagi, haji dah pergi, umrah dah pergi, bantu orang fakir miskin dah, buat masjid surau dah, maka apa masalah ni?" Tak salah. Saya ada jumpa seorang sahabat, saya sebut nama tuan-tuan kenal, saya sebut tak apa. Dia ni toke, bapak dia pun orang besar dalam bisnes. Anak dia pun alhamdulillah meneruskan bisnes ayah ni, arwah ayah. Jam tangan harga 600,000. Jam tangan. Tapi dia tanya tengah-tengah makan, kata, "Syekh, Ustaz, boleh ke?" Dia dah beli pun tanya saya. Saya kata, "Datuk, dah duit lebih, nak buat apa?" "Datuk, beli ni pinjaman ke, hutang ke, macam mana?" Dia kata, "Tak ada Ustaz, dapat projek lebih sikit, saya belilah pakai duit
dapat untung 5-6 juta, saya labuhlah satu jam saya kan. Saya jenis minat dia tu sebab saya ni bertemu dengan orang-orang yang kaya-kaya luar biasa ni. Okeylah, saya kata dah itu Mak Datuk mampu. Rumah dia pun besar, dia pun pakai kereta Ferrari. Kereta pertama dia, kereta kedua dia Ferrari, kereta ketiga dia Ferrari, yang keempat dia apa dia, yang tu ada Maserati. Itu kereta keempat dia. Jadi memang belik tu. Biar untuk dia tak pakai kan. Itu tak apa. Maknanya kalau benda yang Allah dah halalkan, pakai dia tak ada masalah. Yang masalahnya bila Allah dah haramkan. Bila Allah dah haramkan, tak ada jalan lagi untuk kita nak halalkan benda tu. Kecuali dalam keadaan darurat saja, itu lain cerita. Tapi kalau benda tu dah haram, Allah sahaja yang boleh mengharamkan. Allah kata tak boleh makan babi, sampai kiamat tak boleh makan babi. Allah kata tak boleh minum arak, sikit pun tak boleh. Allah kata tak boleh, orang kata orang perempuan menayang-nayangkan aurat, sampai kiamat pun tak boleh. Sampai bila-bila benda tu orang kata apa, benda yang Allah haramkan lah. Hanya Allah sahaja yang boleh menghalalkan dan mengharamkan suatu tu sebut saya. Al-mabda' al-thani anna al-Islam haddada sultah allati tamliku at-tahlil wa at-tahrim fantaza'aha min aidil khalqi. Allah awal-awal para ulama dah jelaskan bahawa awal-awal lagi para ulama dah tekankan tidak mudah, bukan manusia tidak ada hak untuk menghalal atau mengharamkan suatu perkara selagi tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Sebab kalau ikutkan orang Kristian, dia tak makan dia kalau yang Kristian Ortodok ni, dia tidak makan, dia tidak kahwin, betul tak? Dia tak boleh kahwin. Sebab apa? Dia panggil batul. Batul ni maksudnya dia tidak boleh berkahwin dan dia tidak boleh bersama dengan perempuan, dan perempuan kalau yang kerja kat situ pun jadi berkhidmat untuk untuk kanisah. Kanisah ni bahasa apa? Bahasa Arab. Kita panggil apa? Gereja. Kalau gereja berkhidmat gereja kat gereja betul-betul tak boleh berkahwin. Jadi dia mengharamkan benda yang halal dalam Islam. Kita mana manusia tak boleh. Allah jadikan mesti kena ada pasangan. Dia jiwa kacau lah tak ada pasangan ni. Kita jadi akan teringat nak bersembang, nak bercakap, itu perkara biasa. Dalam orang Kristian mengharamkan perkara tersebut. Kalau orang Buddha pula dia mengharamkan apa? Mengharamkan diri mereka daripada makan daging. Apa salah tak boleh makan daging pula? Allah dah bagi makanlah daging, yang penting daging itu disembelih dengan cara yang halal, maka makan. Sangat simple. Fala ahbar au ruhban wala muluk au salatin. Tidak ada sultan pun yang boleh menghalalkan benda yang haram. Saya nak minum, tak kira lah, saya nak minum arak, tak boleh, rongku haram. Better kata better nak. Itu dia dah jadi sultan daripada Allah Ta'ala. Itu kena beringat. Sultan pun akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Raja pun akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau nak kata kita hebat, Fir'aun lagi hebat. Tak, Fir'aun tu keliling dia bukan orang-orang jalan-jalan. Boleh, orang kata apa, boleh buat ular dan sebagainya, jadikan batang kayu jadi ular dan macam-macam lagi. Semua tu ada zaman Fir'aun. Tapi Allah laknat Fir'aun, mati macam tu lah. Fir'aun ni sikit lagi orang kata dia buat bangunan paling tinggi, sehingga dia nak kata ana ilahukum ilahu wahid, nak bagi tahu bahawa aku Tuhan kamu semua, wahai wahai Bani Israel. Tapi mana akhirnya dilaknat Allah di tengah-tengah lautan mati, lautan merah. Jadi nak cerita, kita ni tak ada apa sebenarnya, pinjaman Allah Ta'ala hanya sementara. So tak boleh kita nak menghalalkan benda yang Allah dah haramkan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yang kita kena ambil perhatian juga, iaitu tahrim al-halal wa tahrim al-haram qarin syirk billah. Menghalalkan ataupun mengharamkan sesuatu yang haram, atau sebaliknya, menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal, sama macam mensyirikkan Allah Ta'ala. Kita tak sembah Allah Ta'ala, kita sembah selain Allah Ta'ala, tapi benda tu diharamkan. Allah terkejut, benda tu diharamkan. Pada masa yang sama, Allah suruh jangan berzina, tapi kita jadikan zina itu sebahagian daripada hidup. Maka kita sama macam syirik itu. Maknanya kita buat benda yang Allah larang. Allah tak bagi kau buat. Benda tu jelas, tuan-tuan.
Kita melanggar undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Baik. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, dia sebelah prinsip. Yang keempat, at-tahrim yattabi'ul khumus wa dharar. Setiap perkara yang diharamkan oleh Islam semuanya membawa kesan buruk kepada orang yang melakukannya. Tengoklah contoh, tuan-tuan, bila kita punya hiburan ni telah melampau sangat, sampaikan kita tak terjaga masyarakat kita. Kita menyambut hari kemerdekaan, bercampur lelaki perempuan. Kita menyambut tahun baru, ni bakal tahun baru, mungkin akan bercampur lagi lelaki dan perempuan. Kita dah sampai tak boleh nak kawal. Bila tak boleh, Allah dah haramkan percampuran antara lelaki dan perempuan. Bila dah tak boleh nak kawal, Allah uji kita dengan apa? Sekarang ni kamu tengok apa dah jadi. Apa yang berlaku? Budak darjah 5 bersani. Allah nak tunjuk tu. Zaman dulu mana ada? Betul tak? Kau pernah jumpa ni? Zaman dulu lah. Lain kalau kena rogo tu lain. Ni berzina ni. Susah ni buat, betul ke makcik? Makcik pula lah. Sini tak boleh panggil makcik, aunty. Betul tak? Zaman dulu mana ada? Kita, mak bapak ni maghrib semua dah kena ada dalam rumah. Sebelum maghrib semua dah, tak kira kaya miskin, mesti tak kena dah ada dalam rumah. Tapi sekarang tak dapat kawal. Sebab apa? Sebab kita menghalalkan benda yang Allah haramkan. Hiburan yang melampau sangat. Sepatutnya kita ikutlah garis panduan yang telah diletakkan oleh JAKIM. JAKIM kata, janganlah ada adingan-adingan yang tidak baik. Tapi kita hari ni kata tak apa, tak ada masalah, jalan je lah. Kita kan berlakon. Kalau berlakon kita letih kan. Semua benda kita nak niat ikut kepada saya berlakon je, saya bukan buat apa-apa. Saya pernah cakap pada Datuk Rosyam, takkan berlakon, takkan. Walaupun berlakon, tak boleh. Dia kata, Ustaz, bukan nafsu bu. Saya pegang Rita Rozaini, tak ada apa lah Ustaz. Saya peluk, tak ada apa. Sebab dalam set, kita duk fikir skrip. Tapi kalau luar set, ada rasa. Ada terasa juga dia. Pula dah. Dalam set tak terasa, kat luar ada rasa. Maknanya tak boleh lah. Betul tak? Kita pegang. Lepas tu saya pun cakap kat dia. Kata gini lah tu. Apa kata saya pegang dengan Datuk? Boleh tak? Hei, Ustaz mana boleh? Saya saja. Datuk tak bagi pula. Kenapa? Sebab anak Datuk. Maknanya dia tak bagi. Anak dia dipegang oleh orang bukan mahram. Sebab anak tutup aurat semua. Baru ni ada kan kecoh satu Malaysia kan. Anak dia disuruh buka duduk kalau nak kerja kat tempat tu. Bising satu Malaysia. Marah dia. Dia kata pandai-pandai. Tengok. Sama lah juga macam kita berlaku dengan orang perempuan lain. Kita pegang rambut orang perempuan yang bukan mahram. Kita pegang isteri orang. Berapa ramai artis-artis suami bercerai-berai sebab tak boleh tengok, tak boleh terima isteri dia pegang dengan suami, dengan lelaki lain. Lepas tu bercinta pula di luar, di dalam set. Allah, kacau ilah habis. Inilah benda yang berlaku tu sebab Allah kata at-tahrim yattabi'ul khumus. Bila Allah dah haramkan, mesti memberi kesan yang tidak baik kepada kita. Bila isu apa? Ialah isu rompakan. Allah haramkan merompakan, Allah haramkan mencuri. Kesannya sangat buruk tengok hari ni. Orang dah tak tenang dah. Betul tak? Macam ni kan lihat ni ada berlaku perompakan. Masuk. Macam mana nak masuk sini membayar? Dia minta macam-macam, IC lah bagai. Masuk juga. Allah. Tengok. Saya kat Golf Resort Tan Sri Yusono Mawi. Semua dia orang tu nak masuk tu ada guard. Dalam guard ada guard lagi. Mana setiap rumah ada ni lagi. Orang kata apa? Ada guard masing-masing. Pun masuk rompak juga. Kena ikat, Mawi kena ikat 2 kali. Masuk seorang apa? Ada seorang datuk tu. Kena ikat. Dia rompak ni tahu. Rumah dia saya ingat masa pergi makan rumah dia dekat atas. Dekat Golf Resort. Saya sembang dia kata, Ustaz, rumah dia alhamdulillah. Tapi rumah dia memang cantik tu, Ustaz. Memang cantik. Dia orang oil and gas. Kata cantik dia tu, cantik. Oh, dia kata, Ustaz, CCTV saja harga RM85,000. Kata mahal tu CCTV. Apa yang mahal sangat? 3D, Ustaz. 3D. Kanan nampak, kiri nampak, gitu dia macam mana dia cerita, aku dengar je lah. Sebab kita hanya dengar je. Kita punya CCTV kat rumah RM1,500 je. Boleh tengok dia berjabat. Tapi dia tu RM85,000. Baru-baru ni masuk perempuan.
Saya pun kata, Tok, macam mana boleh masuk rumah 75, 85 ribu kan? Hak tu lah pasal Ustaz. Tak boleh detect. Dia datang tu nampak dia bawa barang tu, tapi dia tutup pakai separuh ni. Dia pakai macam ninja kan? Pakai ninja. Polis pun nak. Saya kata lah, habis 85 ribu dia tak boleh nak screen. Hilang muka lah. Dia buka habis semua tu. Tak boleh Ustaz. Rugi baik beli 2,500. Tapi nak kata hak manusia buat ni tak jalan. Mesti hak Allah pesan juga. Mesti yang undang-undang yang Allah suruh juga. Tu sebabnya bila masuk perempuan kena ikat, sedih tuan-tuan. Dia kata bawah ni pasang alam, tingkat atas tak pasang alam. Tapi yang pelik, macam mana perempuan pun naik ke atas, dia tak naik ke bawah. Kebetulan nak jadikan rezeki. Rumah dia pula tak ada, memang tak ada sistem, tak ada orang, tak ada pagar apa lah. Dia hanya bubuh alam ni, atas tak ada alam, jimat cross. Pula kebetulan tangga orang sebelah digunakan untuk panjat naik atas. Jadi naik atas ikat habis semua tuan-tuan. Habis. Campur-campur kena ambil barang dalam hari tu dekat 600 ribu lebih. Barang-barang ni dalam habis semua selamat. Nak cerita bagi tak boleh. Maknanya bila Allah haramkan sesuatu sampai kena potong tangan, Allah bagi hukuman, makna kesannya pada kita ni takut tuan-tuan. Lepas tu polis naik, polis pun bagi tahu semua yang duduk atas tu. Dia orang atas tu lebih kurang macam tuan-tuan jugalah. Rumah cantik ni. Nak bubuh grey tak cantik jadi, betul? Rumah dia ada grey lah gitu. Tak ada, memang gitu kan. Polis suruh bubuh grey. Ada seorang haji atas tu kata, saya duduk rumah saya, bukan duduk penjara. Jadi kalau bubuh grey, jadi Allah tak boleh hidup macam ni. Dia pun tak boleh terima. Tapi betul lah, ada yang tambah grey, buat bubuh grey, ada yang tak bubuh grey. Tapi jadi rumah kita jadi takut sekarang. UKM nak cerita bagi. Night Chancellor kami ni, dia jadi orang dia lama di Oxford. Dia orang lama Oxford. Jadi dia nak buat UKM ni jadi macam barat lah. Maknanya tak nak ada jaga-jaga ni. Apa benda masuk, dia jaga, nak keluar dia jaga. Tak boleh gini je lah. Dia pecahkan tempat jaga tu, tak ada jaga. Dan 3 hari perempuan masuk ke bilik pensyarah. Nak pecahnya bilik pensyarah, ambil laptop dak pening kepala pensyarah ni. Laptop boleh beli, tapi bahan dalam laptop tu yang kita risau tu. Itu tuan-tuan, nangis. Kalau saya nangis. Nangis sebab bahan nak dapat tu payah. Kita dah artikel kita semua, kita punya Allah, risau tu. Dah pecah. Lah kali sekarang ni buat balik jaga. Sebab kita nak buat universiti taraf mentaliti tahap kelas 1 tu. Dia orang tu kalau pintu tu dia tak masuk pokok dia. Nah, kalau di bandar lah, di tempat dia orang tak masuk. Tapi kalau kita nak buat universiti tahap 1, mentaliti masyarakat kita tahap 3. Selagi boleh rompak, aku rompak. Jadi kita takut kan. Saya pun Allah, rumah saya taklah besar kan, tapi kecil je rumah, bubuh grey lagi. Lepas tu nak naik atas, kunci. Sebab berlaku jiran saya, dia ada rumah, orang datang baiki, orang kata apa? Baiki dapur rosak, baiki tengah-tengah baiki tu, ramai orang lelaki datang, 2, 3, 5, 6 orang duduk dalam rumah tu. Suami dia pun ada, anak dia ada. Sempat lagi perempuan naik atas, orang kat atas ada, dia naik atas, pintu tu buka, naik ambil barang-barang laptop tu semua, keluar. Rupa kena rompak tu. Orang ada rumah, dah kita pula takut. Orang masuk kunci pintu. Sebab apa? Sebab sekarang ni tak dapat dibendung dah. Baru ni dekat Maybank Bandar Baru Bangi Section 1. Bila Islam sembuh, cantik tu. Saya kiwi kasut dekat Prof Maya punya suami, Dr. Azmi lah. Saya kata saya selalu ingat nama Rozaimi tu doktor lain. Dr. Azmi. Kan ada depan ada orang baiki kasut. Dia kilap kasut. Jadi saya duduk baiki kasut saya tu. Dia pun cerita, "Ustaz, semalam kena rompak. Ada perempuan kena ragu." Keragu? Wah Ustaz, hebat tak hebat perempuan. Orang lelaki tu dia kata. Dia ambil beg, dia tak pakai pun topi geledah. Tak pakai topi geledah. Ada CCTV depan tu, ada tinggi atas CCTV. Saya kata hidup tu. Katanya tak hidup. Lah, ada saja tak hidup. Saya pergi Singapura, kita letak beg dalam kereta.
saya nak ambil laptop tu, dia tak bagi, dia kata, ustaz jangan risau ustaz, takkan ada orang pecah. Pecah memang kena angkat terus. Oh, jadi kita selamat. Dekat sini letak handbag pecah, letak apa nama laptop kena pecah, habis semua kena pecah. Jadi orang tu dia keluar main bank, dia ambil duit apa di ASB. Yang parahnya, dia ragut tu tak pakai topi leg dah. Lalu depan orang yang kiri kasut tu, baru nak pakai topi leg dah. Sambil-sambil tengok. Padahal orang ramai. Yang kalutnya makcik tu, yang kena ragut tu, tolonglah bagi beg aku 40,000 tu. Dia sebut 40,000. Rompak tengok 40,000 pakai topi terus jalan. Tak jadi check bag lah nak cerita bagi. Tu tuan-tuan, orang dah tak takut dah pada benda-benda yang sedia ada. Nak cerita bagi, bila Allah haramkan rompak, Allah haramkan mencuri, Allah haramkan segala mengambil hak orang ini, dan Allah kenakan hukuman yang berat sebab kesan ni lah siap. Sekarang kita jadi takut semua. Bawa kereta pun bawa kereta buruk sebab takut nanti ada orang ikut kat belakang, macam-macam kan. Ya Allah ya Rabbi. Itu sebab Allah berpesan at-tahrim yattabi'ul khubus wat darar. Setiap benda yang haram memberi kesan, membawa kesan yang buruk kepada manusia. Tu. Bila Allah kata tutup aurat. Tutup aurat banyak kesan. Bila kita buka aurat, buruk tak keadaan? Memang sangat buruk. Dia kata baru ni ada seorang Cina. Dia ni budak Cina lepasan UM. Perempuan lah. Dia datang ke UKM. Dia selalu, saya pun dia terkenal saya pun, saya tak pasti sama dia tengok dalam TV. Dia bagi tahu dekat jaga, masa tu ada jaga lagi. Dia bagi cakap kat jaga, dia kata saya mau jumpa seorang ustaz yang masuk TV. Nasib baik jaga tu kenal. Dia kata, oh sini kalau ustaz masuk TV tu lah Fakulti Islam lah, Jabatan Syariah. Oh dia pergi dengan rambut merah apa semua lah, sampai ke atas. Budak-budak Jabatan Fakulti Islam ni semua tutup aurat ni. Orang Fakulti Islam ni terkejut tengok orang rambut merah datang, nak pitang habis bawa dia. Lepas tu masuk bilik saya pula. Kata apa cerita Ustaz Izhar ni kan? Dah dia orang kafir, mentangkan nak suruh tutup aurat. Jadi tak apalah, bila dia masuk, dia kata dia masa tu dah pakai labuh lah, pakai baju seluar labuh apa semua, cuma rambut dia tak tutup. Tak apalah. Lepas tu dia cakap saya, kata Ustaz, saya nak kenal Islam. Oh, saya kata tak ada masalah, boleh dia nak kenal Islam. Cuma boleh Ustaz boleh bagi apa yang saya boleh dekat dengan Islam. Ustaz bantu saya. Saya kata ada, saya nak bantu apa yang saya nak bagi kitab dengan saya ni semua hebat, semua tinggi-tinggi, nanti kamu baca pening. Saya cari paling mudah tu, saya ambil terjemahan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Terjemahan Quran bahasa Inggeris ni bagi pada orang kafir tak apa. Sebab kalau bagi Quran betul, dia nak tahu apa. Kita yang lahir daripada Islam pun tak reti baca ni. Dia hak baru tak masuk Islam lagi dah tak faham. Jadi kita bagi hak terjemahan, bagi kat dia. Dia tengok, dia boleh ke saya baca? Dia masuk, saya letak Quran gitu. Oh, ya Allah. Tak sebut ya Allah. Oh my God. Kenapa? Kita takut pula. Dia kata, Ustaz, boleh ke saya pegang Quran ni? Lah, saya kata, kalau tak boleh, tak bagi. Ada orang kata tak boleh. Lah, siapa ustaz? Kau ustaz ke aku ustaz? Aku ustaz, aku tahu lah. Ambil sudahlah, itu bukan Quran, itu terjemahan. Ambil baca. Sekarang ni dia tengah baca. Oh, kerja WhatsApp. Baru ni dia bagi salam, Assalamualaikum ustaz. Aku nak jawab macam mana? Ini kafir. Waalaikumsalam. Kan boleh beda. Kata waalaikum je lah. Waalaikum saja. Kita jawab waalaikum wahdakillah. Dan semoga Allah bagi hidayah kepada kamu. Pak, dia hantar WhatsApp. Hantar WhatsApp gambar pula. Hantar gambar pakai tudung. Saya bila orang gambar hantar pakai tudung, takut saya. Mana perempuan nak pakai tudung perempuan ni? Saya kata, kamu dah masuk Islam bila masuk Islam? Tak lagi ustaz, saja nak pakai. Sudah. Pakai pula tudung hoknya lofa macam tu. Saya kata, kau jadi duta ni lofa ke? Tak ustaz. Saya saja nak test pakai. Saya kata, sukalah ustaz, semenjak saya pakai tudung ni kan, saya pakai tutup aurat, saya rasa macam saya selamat. Tengok. Dia bukan Islam lagi. Lagi saya pun, hati saya kata, ini tak lama lagi Islam ni. Cuma saya kena tak larat jawab hukum dia lah. Kejap-kejap tanya hukum. Kenapa ya? Risau juga aku ni. Tapi tak apalah. Saya layan dia. Yang penting saya nak Islamkan dia. Saya tak ada fikir nombor 2, nombor 3 ni.
Tuan-tuan jangan duk fikir benda lain tuan. Ustaz ni apa benda? Tak ada memang jauh daripada kepala saya. Semua saya fikir macam mana aku nak Islamkan budak ni. Lepas tu nak dapatkan, nak carilah orang-orang soleh. Hang kahwin tu Ustaz Imam. Imam kahwin. Kahwin dah? Rugi kau dah, kau ambil jadi suruh kahwin dengan diri bawa dia kena orang yang soleh. Haji Mat bunyi air Haji Mat ni kawan saya, jadi baik sangat, tak ada masalah. Tapi nak cerita bagi ya Allah, tapi memang budak tu baik. Dia nampak dia. Jadi itulah kita doa. Tahu, dia orang bukan Islam pun dia rasa selamat. Saya kata kau berapa helai kau beli tudung? Dia kata beli 7 untuk 7 hari. Makna dia nak konsisten pakai tudung. Saya kata doa semoga dapat hidayah lah orang ni. Saya cakap rumah saya, kata doalah bagi dapat hidayah. InsyaAllah dia kata, saya doakan dia dapat hidayah dan cepat dapat suami yang soleh. Suara lain seram aku dengar. Sebenarnya itu je. Bila Allah kata haram mesti ada sebab. Tuan-tuan, Allah yang cukup cantik bila Allah haramkan babi lah. Kita kaji memang kalau tengok dari sudut zahir ni, babi ni macam-macam baik. Macam saya cakap sebelum ni lah, kasut dia banyak babi, kau lain ni belakang kan babi. Jenama belly tu kalau tak cek tu belakang kan dia hot belly, hot babi. Ada ramo lah apa benda, semua tu ada babi kau tak payah kan. Tapi tuan-tuan Muhammad, yang babi tu memang dia orang kata terbaik lah, dia susah rosak dan sebagainya. Tapi sebenarnya buruk lebih banyak kata Allah Ta'ala. Tengok bila ada kandang babi, apa kesan dengan JE-nya, dengan H1N1 H1N1, semua tu kaji daripada babi. Sampaikan Mesir bunuh 2,500 babi. Ada juga babi di Mesir, saya baru tahu ada. Tapi masa tu zaman Husni Mubarak, dia bunuh semua. Lepas tu WHO marah. Dia kata apa ni bunuh babi, tak baik, itu kan binatang. Lepas tu Husni Mubarak jawab, ikut aku negara aku. Sekarang ni kami tak nak H1N1. Kamu tak apalah cakap banyak, kami tak nak H1N1. Dia orang bunuh tu habis. Kau selamat dia daripada H1N1. Tapi tengok kita macam-macam kesan daripada babi itu sendiri. Itu baru sikit, banyak lagi tuan-tuan. Kalau dikaji dalam daging ni, kalau orang yang bidang FST Faculty Science Technology ni, bahagian teknologi, lagi banyak dia dapat apa. Nah, Arab, tengok, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Tengok Allah sebut. Ini dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 219. Allah kata apa? Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan arak dan juga judi? Lantas Allah suruh Nabi jawab, qul fihima ithmun kabir. Bagi tahu wahai Muhammad kepada mereka bahawa arak dan judi banyak buruk dan mudaratnya daripada kebaikan untuk manusia. Buruk cukup banyak. Orang kata kalau kita minum arak kita hilang kita punya stres. Malam tu je kata ustaz, memang malam tu je ustaz hilang stres. Esok stres balik. Sebab stres ni tak hilang kalau kita tak atur, tak jaga, betul tak? Maka Allah kata tak baik. Malam tu syaitan nak suruh kamu sesat je. Tengok. Katakan wahai Muhammad, buruknya lebih banyak. Bila kita mabuk, kita bawa kereta tak tentu pasal. Harga sekali. Adik saya dia bahagian jenayah jalan raya, polis. Jadi dia kata kalau kita orang dah tahu dah, polis ni banyakkan dia orang dia buat kajian sendiri kan, dia ada statistik dia. Dia kata kalau pukul 11 ke atas ni, 12 ke atas, kalau accident 12 ke atas, selalunya mati banyak. Sebab apa? Sebab yang bawa tu bukan orang sihat macam kita. Banyak ni mabuk. Ramainya mabuk dalam kereta mereka. Tambah-tambah di bandar-bandar, dia jaga di Pening. Pening dia kata hok mabuk. Langgar tengah pukul 2 pagi bawa kereta S-Class hok baru. Dia langgar tiang S-Class tu jadi penyek macam kancil. Penyek dia langgar pokok sebatang. Pokok tak sakit pun. Si adik saya tunjuk ni pokok hidup, saya kata hidup lagi. Tak patah pokok. Tak patah tu apa jalan. Dia kata tak patah. Tapi kereta daripada panjang-panjang kereta S-Class tu penyek jadi sama besar dengan kereta kancil. Dalam-dalam tu ada 5 orang, 4 orang meninggal dunia, seorang koma. Yang koma tu akhirnya mati juga.
Oh, masa tu bila tanya macam mana dia kata mabuk, dia orang kata mabuk teruk tu. Sebab dalam kereta tu ada 2-3 tin arak. Tengok, bila dah mabuk bawa kereta pun tak pasal. Tengok tuan. Ini benda Allah beritahu. Judi sama juga. Tengok yang masuk penjara pun. Ramai mana berjudi. Kes judi ni sebab apa? Bila dia kalah judi, dia akan bawa kepada kemudaratan. Yang jual dalam metro, dia ceritakan macam-macam. Kalau nak baca pelik-pelik, baca metro tu kan. Saya suka baca metro ni sebab benda pelik-pelik ni. Abang jual anak, abang jual adik. Jual adik sebab apa? Sebab tak boleh nak bayar hutang judi. Habis dia tak boleh bayar. Adik dia diratah oleh 5 ke 6 orang. Diratah habis. Kesian tak? Lepas tu datang balik, dia kata itu baru bayar bunga, tak bayar lagi hak lain. Allahu Akbar tuan-tuan. Bayangkan 2 kali diratah. Sebab apa? Sebab judi. Itu sebab judi ni tak boleh dah. Sebab bila orang sebut kata kita ambil keuntungan daripada daripada judi, daripada arak untuk negara, tak memberi apa-apa kebaikan kepada negara, tak bagi apa-apa pun. Minyak tak boleh nak stabil, tol naik, apa lagi, makin mahal barang. Padahal kita dapat daripada Genting 1 berapa bilion setahun. Itu dulunya cerita. Ni sekarang mungkin lebih pun. Nak cerita dapat berbilion, tapi tak cukup juga untuk kita. Kenapa? Tak ada keberkatan. Sebab kita ambil daripada yang haram. Kalau Nabi boleh ambil lama dah. Baik Nabi, kalau zaman masa Nabi masuk Madinah tu, dalam Madinah tu kilang arak terbesar Madinah. Sebab orang Arab ni daripada Syam, daripada mana-mana Rom, dia akan singgah Madinah dulu. Lepas tu baru masuk Mekah. Mekah tempat bisnes. Dia orang singgah Madinah dulu. Bila sampai Madinah, dia orang Arab, orang kafir ni, dia suka minum arak kat situ. Jadi kilang arak terbesar. Itu sebab dalam satu riwayat, bila arak diharamkan, hurrimal khamru, ayat ni turun, maka dia orang buang arak. Kalau daripada atas, Madinah tu dah jadi macam sungai. Pulau yang dikelilingi sungai arak. Allah Akbar. Banyaknya arak. Nabi tetap haramkan, dia suruh buang, biarlah buang, tak ada masalah. Kalau boleh Nabi boleh buat je. Kita buat kilang arak untuk orang kafir. Kita jual arak, kita ambil untung situ, kita bina sebuah negara Madinah yang hebat. Tapi Nabi tak buat pun, Nabi buat. Tapi Madinah tetap sampai hari ni jadi hebat. Kaya, duit banyak, alhamdulillah. Tu nak cerita. Tak semesti kita ambil sumber haram kita akan berjaya dunia, bahagia akhirat. Ada. Haram tetap haram. Itu dah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam perkara ini. Jadi itu sebabnya kita kena ingat, bila Allah haramkan, mesti ada keburukan dalam setiap perkara yang diharamkan oleh Islam. Tak ada benda baik lagi. Semalam saya ada rakaman untuk TV9 dengan Fauzah Ilai. Betul? Fauzah Ilai ke Elai? Ingat? Orang tak kenal? Ada yang boleh tahan kat comel ni lah. Dulu dia tak tutup aurat. Dia kahwin ni, masa dia kahwin dengan penerbit. Masa dia kahwin tu, dia tengah top. Dia kahwin, dia berhenti terus. Lepas tu pakai tudung. And then sekarang ni dia fokus pada rumah tangga. Dia kata apa? Ustaz, betul lah Ustaz, dia kata, bila Allah suruh kita ni tutup aurat, jaga elok, fokus pada keluarga, rezeki makin bertambah. Dulu masa saya duduk hora-hora, duit banyak masuk Ustaz. Sekali berlakon 24 episod, 27, 23 episod, 27 episod, orang bayar kat kita 100,000 cash account, masuk 100,000. Itu baru satu drama. Kalau 5-6 drama, tu sebab saya tak pelik bila Cik Ta Razita Cik Wan lah. Orang duk marah, apa sewa bilik, sewa rumah, kondo satu, boleh letak baju saja. Orang marah, ikut dia lah tuan-tuan. Apa yang sibuk sangat kita ni? Tak, dia sewa, memang tak pelik sebab dia orang tu sekali berlakon ribu-ribu tu. Sekali orang bayar puluh-puluh ribu. Jadi tak pelik bagi dia. Tu tak kira duta ni. Sekali jadi duta, keluar TV apa semua, dah seratus-ratus ribu dah dapat. Jadi tuan-tuan, dia kata Ustaz, duit banyak masuk, tapi tak pernah cukup. Kenapa? Keberkatan tak ada. Tapi bila dia kahwin, sekarang ni jaga anak ciri 3 orang, lepas tu dia dah dapat anak seorang, lepas tu sekarang ni tengah mengandung, dia kata Ustaz, alhamdulillah rezeki itu Allah bagi bertambah.
Dia boleh jaga anak kat rumah, dia tak payah kerja, suami bertambah dapat job lagi. Buat pula cerita-cerita yang ada unsur-unsur keagamaan. Saya pula bila keluar, suami dia ni penerbit TV. Kita pun jarang jumpa penerbit ni, filem apa drama. Dia keluar tu, ustaz awak lah main nak ambil gambar. Dia nak ambil gambar kita pula. Selalu ni kita ambil gambar dengan dia nak ambil gambar kita duk tengok, duk belajar dengan dia dalam TV. Sungguh orang tua dia ada. Dia nak cerita bagi. Dia pun minat agama sekarang. Tu dia buat cerita-cerita kan lebih kepada Islami. Dia kata kalau yang ada suami, dia punya watak dia saya akan ubah. Dia cuma dia kata dia bagi-bagikan lah. Mana kalau boleh tak nak lagi sentuh-sentuh, dia buat cerita-cerita ke arah itu. Tapi nak cerita bagi tuan. Orang-orang yang macam ni dia dah dapat rasa. Zaman Zahiliyah dan zaman dia masuk Islam, dia terima Islam dengan betul. Kita akan nampak tu yang Allah pesan haram-haram tu mesti ada kesan yang baik. Ya tuan-tuan puan dan kasih sekalian. Sama lah macam ni anak-anak kita, budak-budak muda ni kan. Kita tengok dia orang kalau tak ada Quran, bila Islam suruh ngapal Quran, baca Quran, dia lain perwatakan. Dia jadi macam budak tu jadi baik, lain macam lah. Dia tengok macam ni, mesti baca Quran budak ni. Baca Quran tak? Tengok muka pun tahu dah. Budak tak baca Quran tengok muka tahu dah. Ini muka tak tahu Quran. Tak, kita tanya mana rumah ni? Masjid kat mana masjid? Saya pergi ceramah 2 hari lepas dekat mana dekat Setapak. Sampai kat Setapak kawasan masjid tu ada dah. Cuma saya tak tahu kat mana nak masuk lorong. Jumpa budak-budak muda duduk lepak tamu tu. Tahu dah kalau lepak tamu tu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz TV je. Ustaz TV. Iyalah tu. Nak cari surau ke mana surau? Alamak. Ustaz, silap orang Ustaz. Kita orang tak pernah jumpa surau. Kalau Ustaz nak tanya kedai mamak ke mana, boleh tunjuk ke belakang. Kedai mamak pula dia kata. Kata Ustaz ada ceramah kat dia orang pula nak cerita dia orang tak kenal surau. Tengok kesan dia gitu kan. Duduk tepi jalan. Jadi Ustaz kata jom lagi surau. Tak apa Ustaz, sekarang Ustaz kau orang surau halau kami pula. Ini pun satu hal juga. Orang surau pun Allah. Kalau sediakan makanan kat orang, jom geng-geng merepek, mari makan. Kau tak semayang pun tak apa, kau datang makan je. Kalau buat gitu jadi lama-lama kan tak slow-slow. Tapi sini dalam Katrihat tak ada geng rempik. Waktu tadi tak boleh bawa makan gitu. Nabi nak cerita, nak kita tengok muka kita tahu dah sebab apa? Sebab Allah suruh, Nabi suruh baca Quran mesti ada baiknya. Bila tinggal Quran, adalah keburukan yang akan kita lihat daripada anak-anak yang tidak membaca dan mendekati Al-Quran. Itu sangat simple yang Allah tunjuk kepada kita. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, ada soalan? Itu 4 prinsip lah ya, berkaitan tentang halal dan haram dalam Islam. Ada soalan? Jadi. Salam. Soalan ini saya dah pernah ajukan kepada satu ustaz juga. Tapi saya dah dengar ustaz kita membincangkan soal halal haram. Saya rasa lebih benar. Soalan saya begini. Kalau tentang makanan, kita memang haram, tetapi ada masanya haram itu boleh dihalalkan semasa darurat. Contohnya babi, kalau kita tak makan mati. Bermakna ada masa darurat yang boleh membolehkan haram dimakan. Itu juga dengan akidah. Akidah kita tak boleh langsung kita bukan Islam. Ada ketikanya kalau sekiranya kita berhadapan dengan kematian oleh orang kafir, kita boleh buka akidah. Okey. Satu lagi yang saya tanya tentang riba. Riba saya paling risau sebab riba 36 kali lebih teruk daripada zina. Tetapi ada ataupun tidak, riba ni boleh digunakan kalau dalam situasi darurat. Contohnya kalau di Malaysia kita ada masalah, kita ada alternatif banking, kita ada alternatif makanan, semua ada. Tetapi kalau sekiranya contohnya lah anak saya pergi belajar dekat Rusia misalnya, waktu memang tidak ada langsung peluang untuk kita tak ada bergaul. Beli makanan ada riba, beli barang ada riba, pinjam ada riba, pinjam ada riba, semua ada riba. Jadi dalam situasi itu ada tak
kelonggaran seperti macam-macam makanan yang akidah tadi. Okey. Terima kasih Ji atas soalan. Menarik soalan Haji ni tentang darurat. Maksudnya dalam keadaan kita ni tak dapat jalan lain. Kalau katakan dia semua benda yang kita tak dapat elak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bebankan kita kecuali apa yang kita mampu saja. Antaranya macam Haji sebutkan tadi, babi tak boleh makan kecuali dalam keadaan darurat. Akidah tak boleh sewenang-wenang sebut kufur kecuali dalam keadaan darurat sangat-sangat. Sampai macam Ammar bin Yasir nak kena suda, dia kata aku tak beriman pada Allah Ta'ala dan tak beriman pada Muhammad, maka dia selamat daripada dibunuh. Sama lah juga macam riba. Riba ni dia diharamkan oleh Islam, bahkan Allah suruh perang pula mereka. Tidak ada jalan lain, kita kena tolak. Macam kat Malaysia ni tidak ada jalan kata, oh tak ada jalan lain dah, saya dalam keadaan darurat sekarang. Darurat ke benda ni. Banyak lagi bank Islam, bank muamalat yang ada transaksi Islamik. Kita semua bank sekarang ni hadir. Semua bank. Dulu bank Islamik, lepas tu dah ada Maybank Islamik, CIMB Islamik, Afing Islamik, Hong Leong Islamik pun ada. Ya, Hong Leong Islamik. Apa? Macam-macam semua dah ada Islamik. Maka wajib kita pilih yang Islam. Bagaimana pula bagi kita yang duduk di luar kawasan? Contoh, kita berada di negara-negara yang tidak ada Islamic Bank ataupun Islamic Banking, maka dalam keadaan itu dibenarkan, diharuskan kita nak beli kereta pakai bank dekat negara tu, pakailah, tak ada salahnya. Boleh, dibenarkan oleh Islam. Sebab apa? Sebab al-hajah tunazzal manzilatud darurah. Keperluan kita tu tak boleh nak apa. Kalau tak beli, tak apa. Kalau kita dah belajar kat Rusia, nak dapat duit mesti ada riba, everything is riba kat situ kan. Maka terpaksa terima. Itulah way yang ada, jalan yang ada. Maka kita dibenarkan untuk keadaan itu. Sama lah juga macam orang perempuan, anak-anak masuk universiti kan. Bila anak masuk universiti, kan dia duduk dalam asrama, duduk dengan orang perempuan yang bukan Islam, betul tak? Kan kalau ikutkan hukum dalam mazhab Syafi'i, aurat orang bukan Islam, perempuan bukan Islam dengan perempuan Islam sama macam orang lelaki. Maknanya kalau perempuan nak pergi potong rambut, tiba-tiba pergi potong dekat orang perempuan bukan Islam, hukumnya haram pada awalnya. Asalnya haram. Sehinggalah tidak ada langsung orang yang pandai potong sebagai contoh. Yang pandai potong tentang macam mana orang perempuan dia kan rambut macam-macam, ada layer, triple layer. Aku pun tak tahu. Perempuan punya rambut macam ni, atas bawah semua hati. Kalau potong macam ni, saya baik potong kat rumah, rugi. Kita potong rambut orang lelaki berapa ringgit? RM8, RM9. Orang perempuan sekali potong berapa kak? Ke suami potong ke sini? $120. Oh, Haji Mak Sa'ad punya standard $120 ke atas. Memang patut pakai Porsche. Jadi nak kata dia standard memang Allah. Ada isteri saya sekali, saya teringin lah. Kawan Haji Mak Sa'ad ni macam-macam saya tahu. Nak rambut layer. Dia cakap kat rumah, awak buat layer pula rambut. Oh, okey. Rumah rugi, saya pun bagilah duit kat dia RM50. Dia pergi buat layer. Ada kat Bangi ni lah. Dia pergi dah cari, nak cari yang Islam, nak orang perempuan Islam, pergi. Dia potong straight. Gitu. Haji Mak Sa'ad dah bagi tahu. Layer macam ni je ni. Contoh. Ya. Saya pun kata, ini bukan layer. Tak betul ni. Dah saya dah cakap kat dia, layer macam ni. Dia kata tak, ini cara baru kat orang Melayu kita. Dia nak buat dia tarik tapi tak belajar macam mana nak buat dia tarik yang betul. Itu yang jadi tawar hebel. Orang Kelantan kata, ataupun orang Penang kata ceroy. Saya pergi pula. Saya pula ngomong lah. RM50 kau ambil, RM45 dia ambil upah. Dia kata, saya nak layer, ini potong apa ni? Ini saya boleh potong. Kau potong straight itu ada sengit sikit lah gitu lah. Itu kali dia kata, ni bang, ini baru punya cara bang. Tak ada lah, saya nak yang lama punya. Oh, yang lama saya tak kerti buat. Pecah rahsia. Bila pecah rahsia, sedih lah. Mana saya nak minta duit, tak boleh. Saya katakan dia lepas ni pergi kat buat orang Cina lah. Pergi orang Cina baru nampak layer tu. Layer tu pun nampak. Tengok. Kalau dah tak ada jalan, orang perempuan tak pandai, boleh lah. Orang perempuan Islam tak pandai baru boleh. Sama juga macam anak kita duduk asrama kan. Tiba-tiba dia duduk dalam bilik sama bukan Islam. Sekarang ni dia satu Malaysia. Satu Malaysia ni campur. Dia tak suruh kita rasa berapa. Duduk dengan Cina, duduk dengan India, kita kan
belajar. Ada yang kena macam tu awal tahun pertama lah, ya. Macam mana nak buat? Tak boleh pilih lah. Maka tak ada masalah, dia boleh buka tudung dia. Tidurlah, takkan nak tidur pakai telekung. Orang bukan kenapa kau pakai telekung? Kan kita sama-sama perempuan. Oh, kau kafir, kau tahu tak? Tak boleh cakap gitu. Sama-sama bilik, jalan je. Okey, itu dalam keadaan darurat, keperluan, dah tak ada jalan lain lah. Takkan kita nak minta tukar pun dia tak mau bagi tukar. Itu tak boleh buat apa-apa, dibenarkan. Sama juga macam Haji sebut tadi tentang riba. Bila berada di luar kawasan, duduk tempat-tempat yang sukar, maka kita dibenarkan. Boleh, dibenarkan. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lagi? Adik, tak ada soalan ni? Pertanyaan soalan. Ada soalan? Yang orang muda belakang ni. Imam kahwin dah? Baru kahwin? Oh, rezeki lah. Tak boleh cakap apa lah sekarang. Jangan disebut bab poligami, sia-sia masa depan. Perempuan ada soalan? Alhamdulillah tak ada soalan. Jerbu ni semua orang tak boleh cakap. Saya pun cakap dia letih. Kita nafas kita dia letih. Hari ni padat tu. Program tadi pun meeting dekat halal lah. Ini saya meeting halal ni. Banyak betul. 45 logo halal minta. Tapi yang sedih semua orang bukan Islam. Semua bukan Islam. Buka kafe, buka itu, buka ini, buat pau. Pau ada 3 kedai, ada 3 syarikat, semua bukan Islam. Orang pau. Tapi nama Islam. Nama sebagai jongkong emas. Ataupun lega emas. Lebay emas. Lebay emas lagi. Minta logo lah. Tahu video orang Islam kita ni lebay emas ni. Lebay emas, tengok-tengok Lee Chong Wei. Pemilih Lee Chong Wei contoh out. Jadi tak boleh pakai. Semua orang bukan Islam. Tu saya kata Allah sayangnya. Tapi dia orang tu dapat, dia lah dapat buat benda yang sebarkan benda tu kan. Tapi kita orang Islam tak ada lah. InsyaAllah lah kita cuba buat yang terbaik. Terima kasih banyak tuan-tuan. Kita sambung nanti insyaAllah pada pertemuan akan datang pada bulan depan. Prinsip yang kelima, prinsip kelima dalam penentuan hukum. InsyaAllah kita akan sambung. Ada soalan? Hari ni habis dah. Macam mana prinsip sebelah pula ni? Mana kita ulang balik? Oh iya ke? Astaghfirullahaladzim. Saya tulis kat sini yang kelima. Mana yang akan datang? Masuk bab 1 lah. Confirm? Ya, okey. Mana pertemuan akan datang kita akan masuk bab yang pertama. Tadi macam ulang kaji dah pula ni. Bab yang kedua iaitu hukum hakam dalam makanan. Betul? Sebab bab yang prinsip yang sebelah kan. Prinsip yang sebelah dah habis. Nanti kita sambung lagi insya-Allah pada bulan hadapan. Prinsip yang ke-11 bab yang kedua berkaitan tentang halal haram dalam makanan. Ini banyak isu. Nanti bolehlah kita bincang. Tuan-tuan nak tanya soalan pun boleh insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah syakirin. Allahumma faqihna fid din wa tawil. Allahumma yassir wa ta'sir wa da'wat. Sallallahu alaihi wa sallam.